أعوذ بك من شر ما صنعت وأبو لك بما أنت علي وأبو استغفر الله العظيم الذي لا استغفر الله العظيم الذي لا إله إلا هو أعوذ بك من شر ما صنعت وأبو لك استغفر الله العظيم الذي لا إله إلا أنت خلقتني وأنا عبدك وأنا على عهدك وعهدك المستقيم أعوذ بك من شر ما صنعت وأبو لك بنعمتك علي وأبو بذنبي فاغفرني فإنه لا يغفر الذنوب إلا أنت جل تعالى. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Bisir wa la tu'asir bitammim bil khair. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma aftah 'alaina hikmataka wanshur 'alaina min khazaini rahmatika ya arhamar rahimin. Wallahu allazi la ilaha illa huwa 'alimul ghaibi wasyahadah huwa rahmanur rahim. Wallahu allazi la ilaha illa huwa Al-Malikul Quddus As-Salamul Mu'minul Muhaiminul Azizul Jabbarul Mutakabbir. Subhanallah ya amma yusyrikun. Wallahul Khaliqul Bari'ul Musawwiru lahul asma'ul husna. Yusabbihu lahu ma fis samawati wal ardi wa huwal azizul hakim. Wala haula wala quwwata illa billahil aliyyil azim. Wala manja minallah illa ilaihi amma ba'du. Alhamdulillah, sidang jemaah yang muliakan Allah Subhanahu Wa Taala. Mudah-mudahan kita semua tergolong dalam golongan hamba-hambanya yang benar-benar bersyukur. Alhamdulillah, salam fitness kolbu, salam doha pada pagi yang penuh barakah insya-Allah. Bantu sebarkan dulu kepada sahabat kita yang lain. Alhamdulillah kepada yang nak bersiaran dengan saya pada pagi ini insya-Allah. Yang mana baru pertama kali, selamat ahlan wa sahlan wa marhaban bikum. Selamat datang insya-Allah. Allah. Benda pula masuk ni. Ahlan wa sahlan wa marhaban bikum kepada yang baru mengikuti pengajian kita. InsyaAllah pagi ini kita akan membincangkan satu tajuk yang mana dekat dengan realiti kita, yang berkaitan dengan hati ini juga insyaAllah. Yang ini lemah tetapi gagah. Kita nak bincang tentang lemah tetapi gagah. Macam mana tu Ustaz lemah tapi gagah ni? Jom kita bincang pagi ni. Khair. InsyaAllah. Alhamdulillah. Pagi tadi saya di Kuala Subuh di di Hulu Langat. Hulu Langat setelah setahun tidak ke sana. Jadual tetap saya di sana. Jadi Alhamdulillah. Sambung pula kita pengajar kita pada pagi ni. InsyaAllah. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Khair, bantu dulu sebarkan insya-Allah, sebarkan dulu kita. Allahumma salli ala Muhammad. Bagaimana lemah tapi gagah Ustaz? Ni kita nak bincang ni. Dalam siri fitness kolbu ni. Lemah tapi gagah. Pelik. Kebanyakannya nampak gagah tapi lemah.
Ini kita nak bincang tentang lemah tetapi gagah. Okay. Baik, sebelum tu kita nak bincangkan. Kebanyakan hari ini kita, kalau kita sebut tentang kekuatan, kita nak cari kekuatan. Ustaz, saya nak cari kekuatan, Ustaz. Saya tak kuat, Ustaz. Bila sebut begitu, untuk kita letakkan diri ini dalam keadaan yang kena menanggung pelbagai perkara. Betul tidak? Kena menanggung berbagai isu, kena menanggung berbagai, dia panggil taklif, dia panggil dipertanggungjawabkan. Dipertanggungjawabkan. Nah, itu dia. Yang mana sidang jemaah yang muliakan Allah Subhanahu Wa Taala, kalau dipikir secara asas logiknya, memanglah kita akan keluar satu sifat yang mana aku dah tak sanggup, aku dah tak larat, aku dah tak kuat. Betul tidak? Dia bila datang benda-benda tu, bila datang ujian, bila datang satu permasalahan yang kita dah tak tertanggung, orang kata, ya Allah, aku tak kuat kan. Jadi persoalan ni timbul banyak kali dalam hidup kita sebenarnya. Tak boleh share, Ustaz, masih kena blok. Ni dia. Sama lah dengan live saya pun, dia dah tak tersebar. Sebab dia pertama ni, live ni, Mark Zuckerberg ni, kita kena pakai dia punya apa panggil FB tools dia. Kalau kita tak pakai, dia sekadar natural growth dia. Macam ni, orang panggil organic growth dia. Dia tengok organic, dia tak ada nak booster ke apa ke. Jadi dia pun slow down lah. Dia anggap macam tak boleh pergi jauh lah page ni. Macam tu lah. Kebanyakan kurang-kurang mesti kena ada booster sekali ke. Dia ada rekod kan booster, nak booster tu. Beli ads sikit ataupun buat cara percuma ke, pandai-pandai lah. Tapi dia ada rekod. Dalam page ni dia tak pakai gitu. Kita benar-benar meletakkan kepada anda semua yang menonton ni. Sebab tu dia punya coverage dia, ya, kita tengoklah mana yang dapat lah. Baik. Lepas tu ada yang kena block lah, apalah. Tak apalah. Kita yang penting mana yang boleh istiqamah ikutlah. Tapi kadang-kadang coverage diri sendiri yang tak sampai. Diri sendiri yang tak sampai. Bukannya page ni yang tak sampai, diri sendiri yang tak sampai. Kan? Dia panggil limitation. Sampai satu tahap dia dah lemah. Sampai satu tahap dia panggil semangat itu tidak sama dah seperti awal-awal dulu. Ini penting ni. Kadang-kadang kita bersemangat dari awal tapi hujung-hujung kita lemah. Itu kita tak mau. Macam contoh kita nak buat solat tarawih lah. Ataupun Ramadan ni awal-awal kita semangat. Hujung-hujung kita dah lemah. Atau dalam Ramadan je kita semangat. Berhujung-hujung lepas pada Ramadan kita lemah balik. Kita tak mau begitu. Baik, berbalik pada perbincangan kita tadi. Memang dalam hidup ni akan ada satu keadaan di sudut lumrah. Saya cerita tentang lumrah. Lumrah kehidupan. Itu berlaku pelbagai perkara yang akan melemahkan kita. Yang akan melemahkan. Lumrah. Lumrah kehidupan, banyak akan perkara yang berlaku yang akan melemahkan kita sebagai manusia. Sebagai manusia ni kita akan rasa lemah di atas setiap yang berlaku dalam kehidupan kita ni, lemah. Lalu timbullah ideologi ataupun kaedah untuk mencari semangat, mencari kekuatan. Maka di sini, sebab itu kalau kita lihat, Allah berfirman yang berbunyi, kuntum khaira ummatin ukhrijat linnas ta'muruna bil ma'ruf wa tanhauna 'anil munkar wa tu'minuna billah. Kuntum khaira ummatin ukhrijat linnas. Kamu adalah sebaik-baik umat. Baik. Bila kata sebaik-baik umat ni, dia bukan lagi bicara soal lemah. Tapi dia mula nak pergi kepada gagah, hebat. Sebaik-baik ni orang hebat. Tapi bagaimana bermula hebat itu? Bagaimana dia boleh dikategorikan sebagai orang yang hebat? Kuntum khaira ummatin ukhrijat linnas. Dengan syarat apa? Ta'muruna bil ma'ruf wa tanhauna 'anil munkar wa tu'minuna billah. Baik, maknanya tengok, nak jadi sebaik-baik umat itu ta'muruna bil ma'ruf wa tanhauna 'anil munkar wa tu'minuna billah. Mengajak kepada kebaikan, mencegah kepada kemungkaran, dan
mengajak beriman kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Baik. Baik, jadi bila sebut tentang sebaik-baik umat, maknanya kita nak jadi sebaik-baik ini bukanlah dengan mana kita nak menjadi hebat dengan apa yang kita sangkakan dalam hidup ini, yang hebat dari sudut luaran, nampak hebat pada kebendaan. Tidak. Jadi maknanya bagaimana kita nak uruskan kelemahan kita. Kita ni kana dha'ifa, memang lemah. Kita memang lemah. Tapi ada orang, dia nak tunjuk kuat. Dia nak tunjuk gagah, tuan-tuan. Sebab tu kekuatan bukan untuk ditunjukkan. Kekuatan itu adalah diberikan. Diberikan. Pertama kita kena faham sifat dulu. Sifat kita ni sifat lemah. Lemah. Kita ni bermula lemah. Bermula kita ini dengan lemah. Bukan dengan kuat. Lalu kita diberi kekuatan. Yang ini dia katakan kita ni lemah tetapi gagah. Baik, bila jadi gagah? Bila kegunaan itu pada tempat. Kita letakkan diri kita pada tempat. Barulah dia akan jadi gagah. Dia tak perlu tunjuk gagah. Dia akan digagahkan, akan dikuatkan. Ataupun kata lain, dikuatkan. Bila diri kita ini betul fungsi dan peranannya. Fungsi dan peranannya. Take note, tulis kat situ. Bila betul fungsi dan peranannya, anda tidak akan jadi lemah. Yang mana asalnya lemah. Bila orang yang mana dia berasal lemah, kita semua berasal lemah, kemudian nak menjadi gagah atau menjadi kuat, dengan fungsi dan peranan yang tidak tepat. Dia panggil tidak meletakkan sesuatu pada tempat yang zalim. Jadi, dia mula mencari kaedah nak tunjuk kuat. Dia nak tunjuk gagah. Pada hakikatnya dia lemah. Tapi kalau kita gunakan perbahasan yang sebenarnya, ya kita ni lemah. Tetapi tiba-tiba boleh gagah ni. Dan tadi ada yang mengatakan, ya kita lemah kuat sifat Allah. Nah, kalau dah tahu kita lemah kuat sifat Allah, maka dari mana, bagaimana dan kaedah apa yang boleh dapatkan kekuatan itu? Betulkan fungsi dan peranan terlebih dahulu. Ini dipanggil meletakkan satu pada tempatnya. Dipanggil adil. Sebab itu, cuba tengok apabila seawal Allah jadikan Nabi Adam AS itu dengan kedudukan yang hebat, Allah letakkan Nabi Adam AS itu di dalam syurga dengan Siti Hawa. Tiba-tiba setelah salah peletakan fungsi dia salah letak. Ia ini mula mengikuti kata-kata Siti Hawa yang mana sepatutnya tidak makan buah khuldi. Tiba-tiba makan buah khuldi, maka jadi lemah, tuan-tuan. Nampak? Memang asal lemah. Asal kita lemah. Dan kemudian dikuatkan. Kita ni digagahkan, dikuatkan. Bila kita lari daripada fungsi dan peranan utama seseorang itu, maka dia tidak akan mampu untuk menyatakan, untuk menahan ataupun mempertahankan kekuatan dia. Yang mana memang tak kuat. Memang kita tidak kuat. Sebab tu jangan terkejut, orang yang ada empayar perniagaan yang hebat-hebat, ranak begitu saja. Orang yang ada mungkin nampak kehebatan tubuh badan dia, sakit terlantar, tak boleh buat apa. Kita nampak hubungan yang kuat. Kuat ni, kita nampak hubungan yang kuat. Contoh suami isteri, nampak hubungan yang kuat. Dan kita tak sangka lah boleh jadi begitu kat dia. Apa dia? Peretakan, kehancuran. Tiba-tiba berkecai begitu saja. Sebab apa? Sebab dia tidak meletakkan fungsi dan peranan diri dia pada tempat dia. Ataupun di kata lain, dia menzalimi diri sendiri. Jadi lemah tetapi gagah bermaksud kita memang lemah, tetapi di saat kita meletakkan fungsi dan peranan kita untuk melaksanakan kehidupan ini, kita akan jadi gagah. Jangan cerita saya nak cari kekuatan, Ustaz, saya nak cari kekuatan. Kekuatan tidak perlu dicari. Malah kekuatan tidak perlu ditonjolkan. Tak perlu nak tunjuk kuat, sing-sing lengan, tanjuk lengan, main badal, gitu, jalan, kepak. Kan? Orang perempuan pula nak tunjuk kuat dia dengan suara tinggi-tinggi,
action lebih, tergedik sana, tergedik sini, nak tunjuk kuat. Dia tunjuk kuat tu pula dengan attitude, dengan suara, dengan pangkat, dengan harta. Itu bukan kuat, itu harta, itu pangkat, itu perangai. Kuat ini adalah di saat anda mampu menanggung tanggungjawab, memikul tanggungjawab, dan anda mampu melaksanakan tanggungjawab. Itulah orang kuat. Ini nampak kuat, tapi bila nak pikul tanggungjawab tak mampu. Nak suruh jadi isteri tak mampu. Nak suruh layan suami tak mampu. Dia tak ada kekuatan. Saya tak ada kekuatan nak layan abang. Habislah tu. Ni hebat ni. Cerita bisnes juta-juta. Nak layan suami tak larat. Saya tak larat dah nak berhadapan dengan abang. Nak berhadapan dengan anak tak larat. Nak solat. Ni. Nak jaga solat pun tak larat. Itu orang lemah. Walaupun dia punya profiling dia hebat. Bertimbul-timbul cerita tu kejayaan ni. Hebatlah. Tapi bila fungsi dan peranan dia tidak sampai kepada matlamat utama kejadian manusia itu, maka itu posisi yang salah. Itu posisi yang akan merosakkan dia. Jadi sidang jemaah yang muliakan Allah Ta'ala. Jadi makna kita lemah tetapi gagah. Kerana kita meletakkan posisi kita pada tempatnya. Anda jangan salah letak posisi. Dia panggil protokol. Jangan salah letak protokol diri. Anda salah dia letak protokol diri, anda akan lemah dan terpaksa nak tunjuk gagah. Isteri yang tidak menjalankan peranan sebagai isteri, dia terpaksa menunjuk gagah diri dia. Tu yang cerita macam-macam tu. Cerita saya buat tu, saya buat ni, saya tu, saya ni. Sedangkan orang yang kuat, yang gagah, dia tak perlu tunjuk. Tapi pantang cabar, try tengok. Dia punya cabar dia punya performance dia semua jalan. Kerja dia semua selesai. Ini buat orang gagah, orang kuat. Nampak? Sebab itu, bila dia salah letak peranan diri dia, sebab itulah dia akan berada di dalam ambang kejatuhan, ambang kehancuran. Dia akan berbalik kepada diri yang asal. Lemah. Sebab tu ramai orang bila dia salah letak posisi diri dia, akhirnya dia akan kecewa balik, dia akan lemah. Saya lemah, Ustaz. Saya dah buat macam-macam, Ustaz. Saya lemah. Sebenarnya, anda kalau letak diri pada tempat yang benar, anda akan kuat. Tak tahu dari mana datang kekuatan dah. Boleh kita lalui benda-benda ni? Ya Allah, boleh? Ya. Sebab apa? Sebab kita letak diri pada tempatnya. Jadi peranan dan tempat tu kena betul. Fungsi dan peranan. Fungsi dan peranan kita kena pada tempatnya. Baik, sekarang ni cuba tengok. Apakah fungsi dan peranan kita sebenar dalam hidup ni? Fungsi dan peranan kita sebenarnya adalah apa? Adalah untuk melakukan kebaikan. Itulah peranan kita. Peranan kita adalah ejen kebenaran, melakukan kebenaran. Itu mana umur Adam mana dia tak betul lah. Dia masih lagi berbicara soal orang. Berbicara soal nak claim and blame diri dia. Dia setiap bulan dia blame diri dia, kecam diri dia. Kemudian dia mungkin blame orang lain. Macam-macam kaedah orang nak menutup kelemahan diri. Sedangkan dia sedang lemah diri dia. Kelemahan itu akan ditutup dengan anda lakukan tanggungjawab dengan baik. Dan sebab itu, apabila kita meletakkan peranan kita, fungsi kita, itu adalah untuk melakukan kebaikan. Fungsi kita untuk melakukan kebaikan. Nah, sebab itu, contoh, anda pada peringkat awal, contoh saya tak mampu Ustaz jadi isteri. Sedangkan isteri itu adalah untuk melakukan kebaikan. Di saat anda positionkan diri anda untuk melakukan kebaikan dengan suami, maka anda akan diberikan kekuatan. Di saat suami yang benar-benar nak melakukan kebaikan untuk ahli keluarga dia, maka dia akan diberikan kekuatan. Bukan mencari kebendaan. Ini posisi yang salah.
Ramai suami bukan nak bagi kebaikan pada keluarga, tapi dia nak bagi kebendaan kepada keluarga. Sebab tu dia pergi kerja, balik kerja, lemah. Seorang isteri nak cari kebendaan, tak nak susahkan suami dia. Ini saya baca satu artikel. Islam tak suruh isteri mengabaikan tanggungjawab sebagai anak. Anak apa? Pakai mak dia lah. Artikel tu panjang. Tapi saya baca balik, dia sendiri tak faham tentang agama. Siapa kata Islam suruh isteri mengabaikan mak ayah dia? Poin dia sekarang, Islam tidak suruh isteri berhempah pula cari duit. Nak buat baik dengan mak, silakanlah buat baik dengan mak. Bir walidani ihsana. Tapi anda sanggup mengetepikan tanggungjawab sehingga sanggup nak tunjuk kekuatan, mampu berbuat baik dengan mak sendiri. Cari duit sehingga mengetepikan hak yang utama, hak suami. Jangan main-main. Itu Islam tak suruh. Tu. Suami pula, Islam tak suruh pula menghalang-halang isteri untuk buat kebaikan. Silakanlah. Siapa kata Islam tak menghalang isteri untuk berbuat kebaikan? Dan suami yang benar, itu dia tidak menghalang isteri dia buat kebaikan. Dan suami yang benar, itu memastikan isteri dia tidak mencari kebendaan. Semata-mata untuk memberi kebaikan. Dengan kebendaan. Kebaikan ni seluar langit bumi. Anda boleh call mak, anda boleh cakap, boleh doakan untuk mak. Anda boleh buat yang terbaik. Tak perlu nak merentas negeri beri kereta. Tu dia. Tak perlu nak kena, saya nak kena hempah pula bang nak beli rumah untuk mak saya. Tak perlu. Benda tu tak wajib. Tak wajib. Seorang perempuan tak ada kewajipan. Anda, ramai kadang-kadang perempuan ni makin lemah. Dahlah amalan pun separuh. Lepas tu anda bebankan diri anda dengan duit, dengan harta. Kemudian dengan alasan nak tolong keluarga. Keluarga mana? Keluarga yang mana ada adik lelaki. Adik-beradik lelaki ada. Bukannya sebatang kara. Lainlah kalau sebatang kara. Ada tu. Ada lagi tu. Nampak? Dah mulalah bergaduh lelaki bini. Abang pun tanggungjawab tolong mak saya. Abang bagi 500 kat mak. Mak saya pun abang kena bagi 500. Nak jawab Islam, dengan kamu pun tak wajib bagi 500. Bagi berapa yang mampu. Nampak tidak? Jadi ramai orang, dia tak nak buat baik dengan mak. Buat hubungan kebendaan, bukan buat hubungan kebaikan. Rindu kat mak, doa kat mak, jadi isteri yang solehah. Kalau betul rindu kat mak bagi seorang isteri, jadi isteri solehah. InsyaAllah. Mak dan ayah tu dapat saham. Tapi kalau rindu, sekadar rindu-rindu biasa, rindu-rindu perasaan biasa lah. Rindu-rindu air mata, rindu-rindu, tapi tak ada amalan, malas. Mendoakan pun malas. Lepas tu nak jadi isteri solehah malas. Lemah saja. Nak gagah bila ada harta. Itu bukan kebaikan. Itu kebendaan. Sebab tu ramai jadi lemah balik. Berabih-rabih untuk mak ayah. Kemudian bergaduh dengan lelaki. Bergaduh-rabih. Lepas tu bergaduh-gaduh. Pendam. Kalau tak bergaduh pun menyimpan. Menyimpan. Benar Puan Rayu. Ramai orang tak faham kebaikan kebendaan. Kebaikan kebendaan. Sebab itu bila salah letak. Bila diri kita diletakkan kepada kebendaan. Kita akan lemah. Malah kita bergantung dengan kebendaan. Kita bergantung dengan keduniaan. Isteri jadi hebat bila isteri itu jadi super housewife, super lah. Ada duit, ada pangkat, boleh buat kerja rumah, boleh itu, boleh ini. Itulah isteri solehah. Habis kalau isteri yang tak ada pangkat, yang tak boleh kerja hebat-hebat, bukan isteri solehah. Yang tak boleh bagi duit kat isteri, dekat suami, yang tak boleh bagi duit kat mak, adakah isteri itu tidak menjadi isteri yang berguna? Adakah itu isteri yang lemah? Setakat hari ini saya jumpa yang mana isteri yang ikhlas memberi diri dia untuk Allah kepada suami dia, ikhlas. Dia akan dapat suami yang benar-benar beramanah menjaga diri dia.
Malah keluarga dia pun akan terjaga disebabkan oleh keikhlasan diri dia menjadi isteri solehah. Saya tak jumpa lagi. Yang saya jumpa kebanyakan ada konflik. Masing-masing ada kepentingan diri. Dia nak family dia lah, dia nak family yang si isteri ni duk serah diri kepada masih hadir. Dia masih lagi mengurus keadaan, urus keadaan keluarga, urus kebendaan keluarga. Padahal dah tak jadi tanggungjawab. Sebab tu letakkan diri pada tempatnya. Benda yang tak wajib, janganlah buat macam wajib. Nampak? Yang wajib tu buat baik. Bukan adakan kebendaan. Yang wajib itu adalah buat kebaikan. Anda buat kebaikan, mak ayah dapat pahala. Sebab pahala membesarkan anda. Akhirnya menjadi isteri yang solehah. Ini yang tulis panjang-panjang dia kupas. Ada yang PM saya, Ustaz minta tolong kupas ni. Saya faham tapi tulisan dia ni pelik. Ya. Mana ada, Islam tak pernah halang untuk buat kebaikan. Yang kamu buat tu adalah kebendaan. Sibuk nak jadi perempuan berkejaya, nak kena ada duit, konon-konon nak tolong mak dengan duit. Ingat apa? Duit itu boleh bawa apa? Kalau duit itu tidak digunakan untuk pahala, sia-sia juga. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Rindu sangat ni. Kalau rindu dengan Rasulullah macam mana? Rindu dengan Allah macam mana? Jangan kita bias. Rindu dengan mak ayah kita boleh rindu. Tapi kalau rindu dengan Rasulullah, rindu dengan Allah, lagilah tak boleh jumpa. Jadi patutnya rindu itu diterjemahkan dengan amal baik. Sebab ada keadaan kita akan luar daripada situasi yang kita macam contoh tak boleh nak rentas negeri. Dan nak buat macam mana? Kan? Contoh lagi. Contoh, lemah. Orang berniaga. Saya sentuh pasal orang berniaga. Pasallah bazar Ramadan. Betul ke orang serumah ada lebih susah pada bekerja di luar? Dia susah ni adalah menjaga diri. Bukan diukur dengan kerja. Jangan buat perbandingan begitu. Nanti orang yang bekerja kat luar boleh cakap yang bekerja kat luar lebih susah daripada si rumah. Sebab nak jaga fitnah, nak jaga itu, nak jaga ni. Balik rumah nak urus keluarga lagi. Dan sekali jadi lemah. Nampak? Jadi sidang jemaah yang mulakan Allah SWT. Bila kata kita meletakkan diri pada tempatnya. Contoh macam meniaga. Ramai mencari kekuatan nak berhadapan dengan keadaan yang sekarang ni. Nak bagi tahu, terutama dalam bulan Ramadan, ada orang bulan ni lah baru nak start meniaga. Nak cari al-fulusul duit lah. Sekali Allah uji, dia jadi lemah. Hujan, tak boleh nak meniaga, jadi lemah. Nampak? Dia tak sedar ke yang asal tu lemah. Sepatutnya, kalau anda bukan jenis yang meniaga, tiba-tiba nak meniaga, anda kena betulkan niat tu nak cari apa ni sebenarnya. Tiba-tiba tak pernah meniaga, tiba-tiba meniaga. Nak cari apa sebenarnya? Ingat, diri yang mencari kebendaan, yang nakkan sekadar keuntungan kebendaan, dia akan menjadi lemah. Lemah. Sebab tu, ramai orang yang give up dan fed up. Dia jadi lagi frust. Sebab dia baru nak buat. Sebab dia nampak untung. Orang ramai nak beli. Allah uji pula tak boleh niaga. Bagi yang dah lama meniaga, cuba buat satu kaedah. Bulan Ramadan cuti. Anda dah meniaga doa 11 bulan. Dah meniaga 11 bulan. Tak boleh ke bulan 1 bulan tu slow down sikit? Sebab bulan Ramadan bukan bulan mencari kebendaan. Bulan Ramadan, bulan mencari kebaikan. Kalau nak buat juga sedekah separuh. Bukan meniaga lagi. Bulan ahli meniaga yang mana masak meniaga ni, patutnya anda separuh anda sedekah. Bukan lagi nak ambil peluang orang beli untung. Sepatutnya 11 bulan anda meniaga. Tak boleh ke 1 bulan anda separuh kan? Bukan cari keuntungan, cari kebaikan. Ini yang kena betulkan. Sebab tu kadang-kadang kita ramai jumpa dia mengadu lemah, dia tak kuat. Sedangkan dia nak tunjuk gagah sebenarnya akhirnya lemah. Dia nak tunjuk gagah dengan berusaha,
kemudian berjaya, kemudian nampaklah gagah dia tu. Ada berubah, itu ada boleh bagi mak duit, kan? Boleh besarkan rumah mak. Kemudian alasannya mak dia lah. Dia nak alasan diri dia, nampak macam anak tak ingat dunia, kan? Anak tak ingat jasa baik mak. Tapi bila dia letak diri dia pada benda, habis. Sebulan tu, gunakan 1 bulan tu, meniaga juga, tapi separuh meniaga. Sebab tu bulan Ramadan bukan bulan mencari kebendaan, bukan mencari keuntungan dunia. Ramadan bulan mencari kebaikan, nak menambahkan. Menambahkan pahala. Bagus, ada yang cuti. Ada juga yang cuti. Ada yang cuti. Tapi nak cerita sebab saya ada baca, dia jadi lemah. Jadi lemah. Lemah. Dah siap-siap niaga, kita tak boleh. Keuntungan dah, dia jadi lemah. Perasan tak? Kalau kita lemah, contoh orang buat target sales. Buat target sales tak dapat, dia lemah. Ingat kesimpulan, mana-mana yang meletakkan kebendaan, itu dia akan membawa kepada kelemahan. Anda takkan gagah. Sepatutnya letakkan kebaikan. Letakkan kebaikan. Sekarang ni, kita letakkan kebaikan. Letakkan kebaikan, itulah posisi utama kita. Berniaga sambil bersedekah. Kita ubah sikit. Bersedekah sambil berniaga. Dia sedekah letak depan. Dia apa-apa pun, amalan letak depan. Akhirat, sambil tu dunia. Dunia tu sambil-sambil. Niaga tu sambil-sambil. Dakwah yang utama, sambil tu berniaga. Ni berniaga sambil berdakwah. Nanti sambilan dakwah. Utama berniaga. Isteri sambil-sambil. Sebab berniaga kerja full time, part time isteri. Ataupun anak isteri nombor 2, nombor 3, nombor 4. Ataupun nombor 1 lah. 4 isteri. Semua part time. Sepatutnya kebaikan tu full time. Contoh solat full time. Bukan part time. Ni kita buat penutup. Tuan-tuan, mari saya seru diri saya. Semua yang menonton. Full time kan kebaikan. Bukan part time. Bukan part time. Full time. Ya, full time dakwah. Dakwah dengan cara anda lah. Yang berniaga, dakwah dengan cara berniaga. Yang gunakan medium dunia ni sambilan. Medium dunia ni sambilan. Medium akhirat itu keutamaan. Solat full time. Sedekah full time. Contoh tuan-tuan nak kena ada duit ni. Kenapa? Nak infak. Infak berterusan. Sebab tu kena ada duit. Bukan bila ada duit sambil tu infak. Kita buat kebaikan tu sambil. Tak boleh. Tukar. Kalau kita nak gagah tuan-tuan, kita ni dah lemah. Bila lemah, letakkan balik kedudukan kita. Apa kebaikan? Kebaikan full time. Kalau anda isteri full time. Jangan main part time. Bila isteri full time, sudah tentu keperluan suami nombor 1. Kata Nabi SAW, mafhum hadis, hak yang besar ke atas isteri itu adalah suami. Hak besar. Tak ada siapa yang lebih berhak atas isteri dia. Siapa pun tak ada. Wa imam yang di-Pertuan Agong pun tak boleh berhak atas isteri dia. Tak boleh. Jadi bila kata full time isteri, dia kena settle down suami dia. Kemudian baru part time. Part time yang lain. Full time solat. Part time yang lain. Full time dakwah. Part time niaga. Niaga ni part time. Niaga part time. Nampak? Macam saya full time dakwah lah. Niaga sambil-sambil mana yang boleh. Sikit-sikit. Kan? Jadi barulah kita semua yang menonton ni kena letak full time housewife. Part time ni kerja. Kerja part time. Sedekah sampai jadi kaya. Lah, sedekah tu kaya dah. Anda boleh sedekah, itulah kaya.
Ni Cik Na nak sedekah. Sedekah bukan harta. Kaya bukan harta. Kaya tu jiwa. Sedekah itulah kaya. Faham? Bukan sampai jadi kaya. Faham maksud tu. Tapi bila kita mengaji bab hakikat, bab kebenaran, kita letakkan tempat terus. Kita tak tempat je. Sedekah itu kaya. Kaya dengan bersedekah. Kaya dengan beribadah. Kaya dengan segala kebaikan yang ada. Laisal ghina an kasratil arad walakinnal ghina an nafs. Tidaklah kaya itu dengannya banyaknya harta, kan, tapi kaya itu dengan jiwa. Saya nak dakwah sampai saya menganya, betul cikgu, macam tu, tukar semua. Dakwah nombor 1. Kok mana pun, okey, nak dakwah ni apa? Apa dakwah? Hari tu Ustaz kata dakwah jangan part time dan dengan niaga, tapi dakwah mesti full time. Kan saya kata dakwah full time. Niaga yang part time. Niaga tu part time sambil-sambil. Confuse awak dengan silap. Saya kata dakwah je full time. Betul lah dakwah full time. Niaga tu urusan kita lah. Ada ke makan full time? Makan part time kan? Bila lapar pun makan kan? Yang full time ni apa? Ibadah lah. Itulah namanya dakwah. Dakwah lah full time. Nak cari duit, gila cari. Ini semua cerita bab duit. Semua benda nak cerita duit. Semua benda nak cerita untung. Kita cerita sekali saja. Untung ni sekali. Sekali skala cerita. Buat projection sikit, sekali skala. Nampak? Ini dalam fikiran ni tak boleh ni. Kita kalau tak ada duit ni, macam mana kita nak berdakwah? Jadi, saya berharap kepada semua agar dapat membantu saya untuk membantu meningkatkan usaha dakwah saya. Tanpa dengan bantuan, keuangan daripada anda. Dah saya pun fikir duit. Duit. Lepas tu saya fikir dakwah. Duit bukan agenda utama. Bila nak perlu, baru cari. Itu je lah. Faham? Tu cara dia. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Dia kena jadi yang utama itu. Kebaikan. Okay, dakwah ni nak ajak tentang apa? Dakwah ni nak mengajak tentang Allah. Biar kita cari jalan tuan-tuan. Macam mana pun nak ajak orang dekat dengan Allah SWT. Itu dia. Kita nak cari jalan. Kok mana pun nak ajak. Macam mana nak ajak dia ini. Ingat Allah. Kami niaga. Buat kat stiker. Boleh sedekah sambil berniaga. Dia ni, Allah bagi kita dunia part time untuk kita menggunakan akhirat. Sedekah infak yang mahu. Haji Hafizah, sebenarnya sedekah infak tu yang mahu. Mahu letak dekat akhirat. Mampu Allah bagi. Kalau ikut mampu, kita takkan mampu sedekah. 1 sen pun takkan mampu. Infak pun 1 sen. Sebab dia ibadah. Ibadah ni dia mesti datang dorongan. Datang kekuatan dari Allah. Kalau Allah tak gerakkan kita untuk bergerak, melakukan ibadah, takkan bergerak. Jadi mampu letak pada Allah sebenarnya. Allah mampukan kita. Tapi kita kena adakan kemahuan. Ya Allah aku mahu sedekah ya Allah. Ya Allah aku mahu infak ya Allah. Ya Allah aku mahu dakwah full time ya Allah. Ya Allah aku mahu jadi isteri full time. Minta sungguh-sungguh dengan Allah. Dan lagi ini bulan Ramadan ni, minta sungguh-sungguh. Minta sungguh-sungguh. Itu cara dia. Jadi sidang jemaah yang mulakan Allah SWT. Di sini kita nak faham bagaimana kaedah kita nak jadi gagah. Nak jadi kuat. Itu dengan ibadah. Gagah dengan ibadah. Bukan gagah dengan megah. Bukan gagah dengan megah. Tapi gagah dengan ibadah. Jadi bila kata kita betul niat, dengan niat kita nak melakukan kebaikan, insya-Allah Allah akan bagi kekuatan. Jadi sekarang ni sekiranya kita rasa lemah, makna kita salah letak diri kita. Kalau anda berniaga lemah duduk, Allah lemahnya, betulkan niat balik. Ya Allah, aku berniaga full time. Aku berdakwah full time, berniaga part time. Kalau berdakwah full time, dia tak ada istilah penat, rehat, tak ada istilah
putus asa tak boleh. Dalam ibadah tak boleh ada istilah putus asa. Ya Allah, hai, lemahnya nak solat ni, putus asa dah. Tak boleh. Kalau betul anda jadikan meniaga itu sebagai ibadah, dia tidak ada istilah putus asa. Dia tak ada istilah rugi. Dia tak ada istilah sikit-sikit kira-kira. Dia akan buat yang terbaik. Kalaulah anda melihat rumah tangga itu ibadah, tak ada istilah putus asa dalam melayan suami. Putus asa di dalam melayan anak-anak. Itu kaedah ni penutup. Kalau kita lihat apa yang kita lakukan itu ibadah, maka kita akan jadi gagah. Kita tak jadi lemah, tuan-tuan. Asal memang kita lemah, tapi kita letakkan position. Position dengan melakukan kebaikan. Jangan diarah Puan Fazilah. Arah ni, anak-anak ni satu benda je. Kalau kita dah besar panjang, kita baru nak arah. Itu akan jadi bebel tu. Dia sebenarnya dari awal, dari kecil. Sebab tu jadi kecil, jangan dibiar, jangan dimanja-manja. Dari kecil ni, itulah waktu yang terbaik untuk kita bertegas. Bukan berkeras, bertegas. Saya dengan anak-anak saya sangat tegas. Tanyalah, kalau interview kat anak-anak saya, Abi garang. Tapi garang-garang dia rapat dengan saya. Ni kadang-kadang kita duk rapat, dilembikkan dia. Kita, lagi pula anak yang bongsu, anak pula ada yang panggil adik. Siap lah. Bila dah besar panjang, kita dah jadi lemah. Sekarang kalau dah macam tu, Puan Faza, dakwah saja terus. Jangan lemah. Teruskan. Dia nak bebel, dia nak marah, tu dia punya pasal. Anak. Jadi sekarang ni, anda kena buat satu tanggungjawab yang berterusan. Cari jalan. Minta Allah. Ya Allah, aku mahu berdakwah dengan anak aku ni, ya Allah. Akui kelemahan dahulu. Aku silap. Kemudian minta Allah bantu kita dakwah dengan dia. Sebab dakwah ni mesti ada kesungguhan. Nak dakwah ni mesti ada kesungguhan dalam hati. Dia tidak boleh nak suruh-suruh kosong-kosong begitu. Dia mesti datang dari diri kita yang nak jadi baik. Kita nak anak kita jadi baik. Bukan kita nak anak jadi baik, kita tak baik. Sebenarnya dakwah yang berkesan itu, diri sendiri yang nak kebaikan itu. Ustaz, kenapa dengan isteri-isteri tak boleh? Sebab saya yang nak kebaikan itu. Jadi saya suruh isteri-isteri saya jadi baik. Tak ada kompromi dengan isteri-isteri ni, semua kena. Semua kalau interview isteri-isteri siap. Memang saya tak ada kompromi dengan isteri-isteri saya. Lagi dalam bab perasaan. Memang saya akan sangat bertegas dalam bab-bab macam tu. Sebab kita tahu benda-benda itu melemahkan. Kekeliruan ke apa ke memang. Kalau interview mereka tahu cakap. Oh, ustaz tak boleh buat main. Sikit pun tak boleh. Sebab dia tak boleh lemah. Sebab bila dakwah tak boleh lemah. Bila dakwah tak boleh lemah, tak boleh kita nak berlebih kurang. Tak boleh. Dakwah ni satu benda yang mesti datang dengan sepenuh jiwa. Kalau anda tidak ada satu sifat nak menjiwai dakwah, bagaimana anda nak mengajak orang kepada kebaikan? Okay? Jadi, contoh, seorang isteri, dia kena ada satu sifat nak berdakwah itu, apabila dia nak melakukan kebaikan dengan suami dia bersungguh-sungguh. Barulah kelayakan dia nak mengajak anak dia. Contoh, saya sebagai suami, saya bercakap dengan anak-anak saya. Di saat saya bersungguh-sungguh cakap dengan isteri saya. Nampak tidak? Bukan kadang-kadang bercakap dengan anak-anak, dengan isteri buat biar dia. Dan anak-anak tak mau dengar. Saya bercakap dengan isteri sungguh-sungguh, dengan anak pun sungguh-sungguh. Tak ada beza. Sama je. Macam mana marah kalau katalah anak-anak lambat solat, macam itulah isteri. Kalau dia lambat, dia kena marah. Sama macam anak sama. Jadi anak-anak nampak, Abi ni serius betul ya. Ingatkan dengan kita je kena marah. Dengan isteri diam. Ada bapa ni, dengan anak, tapi dengan isteri diam. Ataupun ada jenis bapa jenis patah sikit. Dengan anak lagi anak perempuan. Anak saya ramai perempuan. Patah terus. Nak marah anak perempuan. Tak berani. Lama-lama naik lemak. Naik tocang dia panggil. Orang perempuan ni kena didik daripada awal. Dia kena selesa dengan teguran. Anak perempuan kena selesa dengan disuruh oleh ayah dia. Bukan dengan dilembut-lembutkan. Ini kadang-kadang ni. Nak didik anak jadi gagah. Tapi kita lemahkan dia dengan keduniaan. Nak didik anak jadi kuat, kita lemahkan dia dengan kebendaan. Kan? Kita lemahkan dia. Jadi sedang jemaah yang bukan Allah Subhanahu Wa Taala.
Sebab itu Nur Hafizah, ya. InsyaAllah saya nak jadi baik dan mahu anak jadi baik. Ada anak di bawah jagaan saya sebab saya mesti jadi baik dan jadi contoh baik untuk anak-anak. Bagus. Dia pucuk pangkal diri kita. Anak-anak ni dia akan ikut. Kalau nanti Puan Nur Hafizah stop, ditakdirkan kahwin lagi, dapat suami baru. Satukan anak-anak tu. Jangan duk kait-kait dengan suami lama lagi. Tak ada dah. Dia dengan cara dia. Anda perbetulkan diri dan suami baru tu dia juga kena fluence ataupun dia kena lancar dalam nak menegur anak-anak. Jangan takut-takut. Sebab apa? Puan Nur Hafizah jangan pula, ni anak saya, siapa hati marah. Tak ada. Jangan letak perbezaan begitu. Anak tetap anak. Tak kisahlah dia anak tiri ke, anak apa ke. Kalau kena sound, kena marah-marah. Dia tak ada beza-beza macam tu. Sebenarnya dalam Islam dia tidak membeza-bezakan. Ni anak tiri, ni anak sendiri. Sebenarnya tak ada. Dia tak ada beza. Buat baik. Tapi kadang-kadang bila kita nak tegur anak, contoh anak tiri, kadang-kadang mak pula terasa. Sebab tu mak kena belapang dada. Dapat bapaknya ni sound direct ni. Macam mana dia sound anak dia sendiri, macam tu lah dia sound anak dia. Barulah jadi. Kalau nak jadi amak yang baik, tiba-tiba Allah takdir kahwin lagi, dah. Nak jadi amak yang baik ni bukan maknya lembik. Faham Puan Nur Hafizah? Bukan jadi maknya lembik. Atau maknya gagah dengan, megah dengan berusaha membanting tulang. Tapi gagahnya seseorang itu dengan ibadah. Gagahkan diri dengan ibadah. Ingat tu. Tu cara dia. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Jadi mak baik ni kerana mak lembik. Jangan jadi lembik. Suami pun jangan jadi lembik. Ingat garang atau tegas. Perkataan tepat dia tegas. Jangan guna perkataan garang. Itu anak-anak. Anak-anak panggil, tapi dia tahu itu tegas. Nak bagi tahu je, kalau kita tegas, kita gagah pada ibadah, insya-Allah nampak macam kita tegang, tapi sebenarnya dia rapat. Macam isteri. Kalau tanya sisi, Junik, kadang-kadang kita nak, sebab kita kena tegur. Benda yang tegas, kita kena tegas. Tapi dia rapat. Dia jadi rapat. Kadang-kadang kita tak tegas dengan anak tu. Kita berlembut dengan dia. Kadang-kadang kita nak rapat dengan dia. Lain sekali jadi jauh. Sebab apa? Tak ada ibadah pada itu. Ingat kesimpulan. Apa saja yang ada ibadah, insya-Allah dia akan jadi mudah, dia akan jadi kuat. Jadi kalaulah kita marah anak itu kerana ibadah, insya-Allah dia akan jadi kuat. Anda jangan takut. Jadi letakkan diri pada tempat. Letakkan diri pada ibadah. InsyaAllah Allah akan bantu. Kuatkan diri dengan ibadah. Gagahkan diri dengan ibadah. InsyaAllah. Jadi sedang jemaah yang mulakan Allah SWT, kesimpulan kita ni asal lemah tetapi gagah kerana ibadah. Bila kita tidak letakkan diri pada ibadah, tidak ajak untuk dakwah, kita akan jadi lemah. Allah akan bagi kuat. Kekuatan akan sampai. Tugas kita adalah nak memastikan jadi ibadah. Kalau betul lah nak jadikan ibadah, maka teruskan dakwah, teruskan melaksanakan ketaatan tanpa ada erti putus asa. InsyaAllah. Tegah-tegah betul-betul. Pada agama jangan takut-takut. Kita nak tegur betul-betul. Sebab agama ni memang serius. Tapi dalam keadaan macam tu, kita akan jadi lebih baik, insya-Allah. Sebab itulah kena ada guru yang tegas dalam menegakkan kebenaran, dalam kebaikan. Sebab kebaikan, kebenaran itu benda yang sangat banyak musuh. Musuh banyak. Bila musuh banyak, dia suka untuk menarik-narik sehingga kebaikan tu hilang. Sehingga kadang-kadang ada satu cerita sekejap sebelum tutup. Sehingga kan asalnya dia terlampau berlembut dengan dunia ni.
Berlembut dengan dunia, kemudian penuh dengan keseronokan. Sehingga kan rupanya dia diberikan kaca. Kaca ni dia anggap sebagai permata. Tiba satu tahap kaca tu pecah. Rupanya kena tipu. Bukan permata. Tetapi di saat permata sampai pada dia, tetapi masih dianggap sebagai kaca. Dia dah lemah. Ni hati-hati. Dia tak boleh nak bezakan. Dah terlampau sangat dengan dunia, dah lembut. Dia duk anggap kaca itulah permata. Di saat pecah kaca itu, maka datanglah permata yang sebenar. Itu pun dia kata, ini kaca, saya tak nak ni kaca. Bermaksud, dia dah terlampau lemah dengan hidup ni. Sebab tu hati-hati. Kita dengan agama kena tegas, kena jelas. Barulah datangnya kekuatan itu. Fitnah banyak. Sehingga kadang-kadang kita memberi muka berlebih kurang. Sehingga kita sendiri yang melemahkan diri sendiri. Sedangkan Allah tidak begitu. Allah jadikan diri kita lemah, tetapi tidak melemahkan kita. Allah jadikan diri kita lemah, kemudian Allah gagahkan kita. Kita tidak. Allah jadikan diri kita lemah, kemudian sepatutnya gagahkanlah. Tidak. Dia melemahkan lagi diri dia. Summa radadnahu asfala safilin. Kemudian dia akan menjadi golongan yang lebih rendah. Sebab itu sebagai contoh, bila bab agama kita tegas, kita cakap macam ni, orang tak boleh terima. Sebab dia dah terlampau tegas dengan dunia. Dengan dunia dia gasak cukup-cukup. Dia kulur kuilik. Dia all out dengan dunia. Dia sanggup bertegang leher kerana dunia. Tiba-tiba datang bab agama, Ustaz, kalau boleh jangan tegas sangat Ustaz. Ustaz, kalau boleh kita kena pancing hati dia. Kalau boleh apa? Sebab dia dah boleh sangat dengan dunia. Sehingga dah terbalik. Dia ingat agama tu lembut-lembut saja. Lemah-lemah saja. Lalu sekali tak berubah. Inilah bahayanya. Yang dunia sanggup bertegas-tegas, berkeras-keras. Sebab nak berubahnya pasal. Daripada susah, nak jadi senang. Daripada isteri yang tak ada duit, nak ada duit. Sanggup berkeras-keras. Sanggup bertegas-tegas. Mari beragama, berlemah-lemah. Sebab tu tak berubah. Hati-hati. Jadi kita nak letakkan kembali kepada tempatnya. Kita lemah, tetapi sebenarnya kita gagah dengan ibadah. InsyaAllah. Khair, saya kira cukup setakat tu dulu. Moga-moga Allah rahmati kita. Nanti kena pijak, ya Tuan Haji Ismail Mokhtar. Kena pijak itu apabila kita yang melemahkan diri dengan keduniaan dan kebendaan. Kebaikan itu tidak akan dipijak sama sekali. Kerana kebaikan tempatnya tinggi sekali. Mana mungkin kebaikan yang tinggi boleh dipijak. Yang dipijak itu adalah keburukan. Di saat kita mencari keburukan, yakni kebendaan. Bila the moment kita cari kebendaan, sebenarnya kita cari keburukan. Bila cari keburukan, memang akan dipijak-pijak. Walaupun berpewatakan baik, tetapi dipijak orang kerana dia belum berbuat baik. Kalau betul-betul dia berbuat baik, kebaikan itu tinggi. Tinggi sekali. Dia tidak akan boleh dipijak-pijak orang. InsyaAllah. Khair. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Baik, sehingga cukup setakat tu dulu. Moga-moga Allah rahmati kita semua. Mohon ampun, mohon maaf atas segala kekurangan, terkasar kata, tu kurang bicara. Hanya Allah Ta'ala sajalah yang mampu menyempurnakan perbahasan kita pada malam ni. Malam ni pula, pagi ni. Jumpa malam ni insyaAllah. Jumpa malam ni. Siri untuk sambung dalam bab muhasabah. Nak cerita bab pahala. InsyaAllah. Masih membincangkan nak banyak pahala ke, nak banyak amal. Dia kita bincangkan pada malam ini insyaAllah. Khair. Aku luka lihaza. Wa astaghfirullahalazim li wa lakum. Wa bila taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita tangguh dengan tasbih farah dan surat. Subhanakallahumma wa bihamdik. Asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asr. Innal insana fi khusr illa allazina amanu wa 'amilus salihati wa tawassaw bil haqqi wa tawassaw. Wallahu a'lam bissawab. Takbir. Allahu akbar.